Baik. Sekarang ni kita berbicara secara asas baru. Kita duk berbicara dengan bahasa, kita duk berbicara dengan istilah. Ini baru nak masuk apa betul? Sebab kita nak membicarakan tentang konteks ketamadunan Islam. Baik. Bila sebut ketamadunan Islam, agak-agak tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, bila hak betul-betul ketamadunan Islam bermula? Bila betul-betul? Pada zaman? Okey. Ada yang menjawab pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketamadunan Islam bermula. Ada jawapan lain? Tak ada dah. Baik. Osmaniyah tu dah nak jatuh dah. Hatu tamadun hak nak jatuh dah. Kalau kita nak merujuk Umayyah, Abbasiyah, Andalusia, Osmaniyah tu, dia lebih merujuk kepada dinasti. Semua tu duduk bawah ketamadunan dan peradaban hak umum. Bila kata Utsmaniyah, maksudnya hak sebelum Utsmaniyah orang tak ada tamadun lah. Ketamadunan Islam tak pernah muncul dan wujud lagi ke? Habis ketamadunan zaman dinasti Abbasiyah tu macam mana? Tak dianggap tamadun lah. Okey, baik. Secara umum kita bisa memahami bahawa kita selalu, dia panggil apa? Apologetik ke bahasa moden. Bila Nabi Muhammad mendakwahkan Islam dan seterusnya disebarkan dakwah tersebut kepada para sahabat dan dikembangkan dakwah ini, maka kita menganggap bahawa di sinilah bermula peradaban Islam. Baik. Saya nak adik-adik dan tuan-tuan berfikir. Biar sikit malam ni kita fikir out of box, luar kotak. Kita ajak berfikir, bukan nak mengiya, bukan nak menidakkan. Okey. Pada zaman pemerintahan Nabi Allah Daud alaihi salam dan pemerintahan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, yang kita kira rentang masa kehidupan kedua-dua nabi bapa dan anak ini begitu jauh, mungkin capaian dia ribu-ribu tahun sebelum datangnya zaman Nabi Muhammad. Dan kita tahu dalam sejarah kenabian, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman adalah Nabi dan Rasul bagi Bani Israel. Yang mana lebih lagi, zaman pemerintahan Nabi Allah Daud adalah zaman kegemilangan, the golden age bagi Bani Israel. Dan mari pula anak dia Nabi Sulaiman meneruskan legasi kecemerlangan pemerintahan Nabi Allah Daud. Dan kita tahu antara mukjizat, antara kelebihan, antara anugerah yang Allah bagi pada Nabi Sulaiman ialah pemerintahan dia sejauh mana. Kita tak dapat pastikan dengan tepat capaian kawasan tu, tapi bahasa mudah sebutan di mulut sejauh timur dan barat. Dia bukan sahaja menguasai manusia, bahkan menguasai apa? Jin. Dia boleh menguasai angin, dia boleh memahami bahasa binatang dan haiwan dan kelebihan-kelebihan yang lain. Kerana skeptik kedua-dua nabi tersebut selalu dirujuk dan dinisbahkan dengan Bani Israel, kita menganggap dia jauh dengan zaman Rasulullah. Cuma out of box kita, bila dia nabi, bila dia rasul, apa agama kedua-duanya? Dan boleh atau tidak bila anda menyebut kedua-duanya beragama Islam, ini juga adalah ketamadunan Islam yang dibina oleh kedua Nabi dan Rasul tersebut. Anda sebut Daud dan Sulaiman Nabi, Rasul, dan dua-dua beragama Islam. Dan kedua-dua pemerintahan yang hebat ini pada zaman mereka, adakah boleh saya nak klasifikasikan ketamadunan pada zaman mereka lebih awal lagi ketamadunan Islam sebelum Nabi Muhammad bawa? Sebab anda clarify apa tadi? Tapi sebab penisbahan yang selalu kita guna daripada Nabi Bani Israel, kita berasa, oh, ni Nabi Bani Israel. Tapi anda lupa agama yang diwakilinya. Ataupun lebih awal daripada itu, Nabi-Nabi sebelum ni agama berbeza atau sama?
Sama saja. Sebab itulah salah seorang pengkaji sejarah dan antropologi Israel menyebutkan sejarah yang paling besar dalam dunia hari ini memang tidak akan boleh lari daripada sejarah Islam, kerana Nabi Allah Adam sampailah zaman Nabi Muhammad, semuanya sejarah menceritakan tentang Islam. Tetapi kita spesifik hari ini, bila sebut saja kebudayaan Islam, pasti minda, otak, fikiran kita terarah untuk memulakannya pada zaman kebangkitan Nabi Muhammad. Tak kisahlah, tadi saya ajak berfikir. Tapi sebenarnya Islam jauh lebih awal daripada ketamadunan yang kita bina hari ini. Baik. Memang kalau kita ambil spesifik umum tadi, zaman Nabi Muhammad lah bermula. Tetapi apa kehebatan Nabi Muhammad berbanding dengan tokoh-tokoh lain? Ada tokoh-tokoh yang selalu signifikan dengan ideologi-ideologi dan konteks pemikiran mereka. Betul atau tidak? Tokoh-tokoh besar yang identik, signifikan dengan kehebatan ideologi dan tokoh. Kita ambil benda ni dari sudut agama. Kalau sebut agama Kristian, siapa tokoh yang kita bias, yang terbayang? Walaupun Nabi Isa dalam konteks kita orang Islam, dia Nabi orang Islam, dia Nabi, dia pesuruh Allah. Tapi selalu dinisbahkan agama Kristian. Tokoh. Kalau sebut agama Yahudi, sebut agama Yahudi siapa? Awal lagi siapa? Yang bawa Bani Israel menyeberangi Laut Merah, Nabi Allah Musa. Walaupun kita akui dia Nabi, dia Rasul, juga beragama Islam, digelar kalimullah, yang berbicara, bercakap secara terus, secara langsung dengan Allah. Kalau sebut Buddha hari ini, siapa yang bias signifikan dalam kepala kita? Sebut saja Buddha, siapa? Gautama Buddha. Kalau Hindu, Hindu paling payah. Why? Sebab dia ni tak tahu bila start, bila bermula. Selalu dia dikaitkan dengan 3 dewa besar. Itulah Brahma, Vishnu and Shiva. Okey, tak kisahlah yang tu. Tak kiralah mana-mana, kalau Sikh, Guru Nanak, kalau Jain, kalau agama tu agama ni, ada yang bercorak ke arah signifikan agama, itulah yang nama naik. Kadang-kadang daripada ideologi dan bentuk pemikiran, dia ada dalam bentuk teori apa? Teori sains. Bila sebut teori sains, kita akan teringat pada nama-nama seperti Sir Isaac Newton. Siapa lagi? Sir Albert Einstein. Lagi? MRSM. Takkan 10 nama tak boleh bagi contoh. Maktab Rendah Sains. Banyak tu, 100 lebih dah saya dengar. Belah ni 50, belah ni 50. Tu teori sains. Ada yang tokoh signifikan dengan teori sains sosial. Apa dia sains sosial? Macam apa? Macam sekular, ada tokoh dia pragmatisme, ada tokoh dia liberal, ada tokoh dia komunis, ada tokoh dia itu sains sosial. Dan ada juga dia mengarah kepada kesenian dan kebudayaan. Ada tokoh-tokoh seni yang hebat, Ludwig van Beethoven. Dan tokoh-tokoh seni yang selalu ada pada simbol Ninja Turtle kan? Ninja Turtle tu 4 ekor tu, dia ada huruf L, ada huruf M, ada huruf R, ada huruf D. L merujuk kepada Leonardo. Kalau M, Michelangelo. Kalau R, Raphael. Kalau D, Donatello. Tu tokoh-tokoh hebat. Walaupun gambaran dia Ninja Turtle. Memang Ninja Turtle pun hebat. Saya puas cari di Terengganu, turtle yang boleh jadi ninja tak ada. Hanya di Amerika saja turtle boleh jadi ninja. Okey, gurau itu. Okey, tu contoh.